Bajet tahun 2022 telah pun dibentang pada 29 Oktober 2021 oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafar Aziz, Menteri Keuangan. Bajet yang bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera. Bajet kali ini mendukung 3 paksi utama iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat Bajet 2022 kekal dengan 3 fokus induk iaitu pertama, rakyat yang sejahtera, kedua, perniagaan yang berdaya tahan dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Tinjauan Waris Rakyat Jabatan Penerangan Negeri Sembilan hari ini adalah untuk mendapatkan pandangan masyarakat mengenai 3 persoalan iaitu sejauh mana penerimaan masyarakat mengenai Bajet 2022, pandangan mengenai keseluruhan Bajet 2022 dan rumusan bajet yang bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera. Ayo ikuti tinjauan kami mendapat pandangan mereka. Saya Mahendran Raman, Pengerusi Persatuan Pendidikan Moral Kawasan Kuala Pilah. Okey, dari segi pandangan bajet yang dibentangkan di Parlimen hari itu, overall ada dua. Satu khas untuk masyarakat India, satu lagi untuk pemimpin-pemimpin lah. Kalau ikutkan masyarakat India, dia orang tak berapa faham. Yang dibentangkan tu 145 million tu, itu yang dia faham. Ikutkan masyarakat, itu yang dia faham. Kalau ikutkan pemimpin, overall kira okey. Sebab 145 bilion tu untuk untuk masyarakat India. Untuk keluarga Malaysia, dari segi keluarga Malaysia, kita semua masyarakat dalam tu, India ke, Melayu ke, Cina, kita boleh bagi-bagikan. Dari situ pun kita dapat manfaat daripada situlah. Kalau ikutkan daripada segi semua tu, bajet yang dibentangkan di Parlimen hari itu kira okey. Orang yang tak faham, kalau yang faham tu sungguh bagus. Dari segi khusus bajet ni, dari segi untuk kaum India, baik. Okey, keluarga Malaysia, kena faham keluarga Malaysia. Dalam keluarga Malaysia tu, semua masyarakat ada. Kita pun bermanfaat di situ. Dari segi B40 kita ada. Dia ada kategori-kategori. Lepas tu M40 pun kita ada kategori. Semua boleh bermanfaat lah. Boleh main peranan lah. Tapi penerangan daripada kementerian kena khas lah untuk masyarakat India. Itu je lah. Okay, mengenai konsep keluarga Malaysia, masyarakat India terima, cukup bagus. Daripada PM kita, keluarga Malaysia cukup bagus. Okey, cadangan saya lah, bajet ni telah dikategorikan untuk kementerian masing-masing. Untuk kementerian tu, kita kena ada satu pegawai khas untuk mengeluarkan bajet ataupun untuk menerangkan. Dalam kementerian ada bajet untuk masyarakat India. Penerangan itu penting. Baru kita boleh, pemimpin tempatan boleh memainkan peranan yang begitu cukup. Kalau tak ada penerangan, nanti masyarakat India ingat tak ada bajet dalam kementerian tertentu. Kena ada pegawai khas untuk bajet. Itulah cadangan saya. Okey, terima kasih kerana diberi peluang. Okey, nama saya Mrs. Mak. So, saya berniaga sebagai satu kedai kecil saja. Kedai fotoset, kedai printing lah. So, di Pekan Kuala Pilah sini. So, secara dia untuk keseluruhan, saya rasa saya puas hatilah dengan bajet yang terbaru ini. Okey, bagi saya, bajet kali ini, apa yang nampak dari segi perniagaan saya lah. Okey, firstly, untuk itu moratorium, okey, dia diteruskan. So yang itu sedikit sebanyak memanglah dia menolong kami supaya kami punya cash flow tu kami bolehlah lebih senang sikit lah. Ringanlah sikit beban kami. Itulah nombor satu. Okey, nombor dua, untuk pinjaman. So bagi bajet kali ini, pinjaman untuk perniagaan tu dia bagi pinjaman agak banyak untuk niaga kecil, and then lagi satu, dia punya faedah tu pun agak rendah lah. Itu pun boleh menolong kami. Kalau misal kata ada masalah dekat perniagaan, kami perlukan bantuan tu, harap-haraplah ada bantuan dari segi itulah.
And then yang ketiga, I nampak juga itu adalah untuk masa depan lah, untuk perniagaan digital tu. So kerajaan kali ini banyaklah dekat bajet dia banyak bagi menolong dari segi untuk perniagaan kepada digital. Itu pun saya agak rasa puas hatilah untuk bantuan dari segi itu. And then kesimpulan tu sangat penting bagi saya lah. Okey, semua bajet-bajet yang dah umumkan ni, nombor satu saya harap pelancaran tu, pelaksanaan tu boleh dibuat dengan kadar yang lebih cepat, dengan lebih sempurna. Yang kedua itu pun bagi sangat penting untuk masa depan, untuk generasi, untuk seluruh Malaysia. Pemantauan pelaksanaan itu ada ke tidak. Pemantauan itu sangat penting. Berapa jumlah bajet yang dah keluarkan, betul tak itu betul-betul sampai kepada golongan yang betul-betul menerima bantuan. Ataupun secara dekat kertas kerja saja. Itu bagi saya lah. So saya harap Malaysia akan maju ke depan dengan lebih makmur, rakyat boleh hidup dengan lebih aman damai lagi. Itu saja. Nama saya Muhammad Yaraki bin Lokman. Saya berasal daripada Kuala Pilah, kampung dia kecil Kuala Pilah. Umur saya 33 tahun. Umur saya 33 tahun. Saya seorang peniaga kecil-kecilan. Pandangan mengenai bajet atau belanjawan yang baru dikeluarkan ini, pada saya bolehlah. Maksudnya tak adalah macam boleh diterima rakyat lah, tak ada kurang, tak ada, dia sama rata lah, tak ada kurang, saya sama rata dia okey lah, tak adalah teruk sangat lah, boleh lah, boleh diterima lah. Bagi saya, pendapat saya, secara keseluruhannya bajet ini bagi saya bagus. Dia kira sama rata lah, dia kira adil lah untuk semua lapisan yang berpenonton, sama ada B40, M40 dan sebagainya. Kira dia tidak meminggirkan lah setengah-setengah golongan. Kira bajet yang bagus lah untuk tahun ini ya. Bagus lah. Itu saja. Saya Muhammad Azri Abdul Karim dan berasal dari Seremban lah, bekerja di Kuala Pilah. Okey, untuk makluman berkenaan bajet ni lah, berkenaan bajet 2022 ni, yang kita maklum berkonsepkan keluarga Malaysia makmur sejahtera. Alhamdulillah, apa yang dibentangkan tempoh hari, orang kata banyaklah dia punya faedah, kebaikan apa semualah. Apa-apa pun terima kasihlah kepada Kerajaan Persekutuan atas bajet yang dibentangkan. Cuma saya rasa di pihak kita pun, kita sedia maklum lah, kita dah alami orang kata setahun 7 bulan dalam pandemik ni. Jadi memang orang kata terkesan lagi-lagi daripada lapisan masyarakat yang di peringkat bawah, pertengahan. Kita sedia maklum lah, B40, M40 ni terkesan dan terdesak sekali ni. Okey, jadi bantuan bajet ni lah yang kita orang kata tunggu-tunggukan lah. Lagi-lagi dari kawasan pandemik ni, walaupun kita khususnya di Negeri Sembilan ni lah, kita dah mencapai 95% kadar vaksinasi dan 62% kadar vaksinasi untuk remaja lah. Jadi orang kata alhamdulillah, dan kita pun ke arah pandemik tu endemik lah cerita kan. Jadi untuk bajet ni bagi saya baguslah, ada kebaikannya untuk setiap lapisan masyarakat, bangsa. Sebab kita tengok dia ada 3 yang dibentangkan lah, fokus tu, fokus pertama, fokus kedua dan fokus ketiga lah. Bagi saya, lebih-lebih dalam pekerjaan saya ni, saya lebih fokus pada yang fokus pertama tu lah, kepada kemakmuran pendapatan, pencarian hidup pencarian pendapatan ni lah. Iaitu rakyat yang sejahtera ni lah, fokus yang pertama tu lah. Dan kita tahu banyak inisiatif yang diberi dan dimaklumkan. Jadi cuma bagi saya itu adalah orang kata satu peluang yang perlu rakyat gunakan sebaik mungkin. Cuma pendapat saya sebagai orang kata penduduk, netizen apa semua ni lah. Jadi untuk pelaksanaan di peringkat orang kata negeri ni, walaupun federal bawa ke negeri ni, pelaksanaan tu kita berharap kalau boleh kita tak nak jadilah macam sebelum ni. Semua benda tu pembentangan tu alhamdulillah bagus. Dari segi mungkin pemakluman tu lah, kita tak tahu metod cara pelaksanaan tu, mungkin di peringkat kementerian ataupun peringkat agensi-agensi yang akan mengawal bajet-bajet ni, mungkin dapat orang kata
terangkan dengan lebih lebih mendalam lah. Kalau sebelum ni alhamdulillah memang kita orang kata tak berkira sangatlah. Alhamdulillah semua yang dibentang ni ada baik dia. Cuma mungkin dari segi pelaksanaan penerangan tu mungkin boleh mendalam lagi lah. Sekurang-kurangnya kami di peringkat akad umbi ni ataupun rakyat ni mendapat maklum lah. Sekurang-kurangnya tak tercicir. Sebab kita faham pandemik ni memang ramai yang terkesan dan ada yang terdesak juga ni. Tak kira lah B40, M40, malah hampir-hampir ke T20 pun akan terkesan dengan benda-benda ni. Jadi itulah, alhamdulillah dari pihak saya tak ada masalah. Alhamdulillah, bersyukur kepada ilahi lah. Dari segi bajet ni tak ada apa-apa. Cuma kita berharap kalau boleh di peringkat yang melaksanakan ni mungkin boleh terangkan lagi dengan lebih lanjut kaedah pelaksanaan apa semua. Dari segi pembentangan tu tak ada masalah, pembentangan bajet apa semua tak ada masalah, alhamdulillah. Cuma pelaksanaan tu lah di peringkat akad umbi ni, kalau boleh kita nak tahu dengan lebih orang kata detail lanjut lah. Okey. Tinjauan kami mendapati rata-rata masyarakat amat berpuas hati dan menerima baik mengenai pembentangan bajet 2022 tempoh hari. Namun demikian, ada juga yang berpendapat agar kerajaan haruslah memberikan pandangan lanjut mengenai pembentangan bajet 22 di golongan bersasar dan juga akar umbi. Jumpa lagi Reaksi Rakyat Jabatan Penerangan Negeri Sembilan. Jangan lupa untuk subscribe, follow dan like media sosial Jabatan Penerangan untuk berita sahih dan tepat.